Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak memperkenalkan satu inovasi dalam PDP Kimia iaitu inovasi petaka. Petaka, apa itu petaka? Petaka ialah singkatan bagi petua, tangan, kation, garam. Petaka. Inilah inovasi petaka. So inilah petua, tangan, cation, garam. Sebelum cikgu perkenalkan inovasi petaka ini, jom kita kaji dulu apa itu ujian pengesahan cation garam. Seperti yang kita tahu, ada 9 sahaja cation yang perlu dipelajari dalam ujian pengesahan cation, iaitu ion plumbum 2, ion aluminium, ion zinc, ion magnesium, ion kalsium, ion cuprum 2, ion ferrum 2, ion ferrum 3 dan juga ion amonium. Kenapa perlunya ujian pengesahan kation ini? Ya, sebenarnya ujian pengesahan kation adalah untuk melihat sama ada garam tersebut membentuk mendakan ataupun tidak. Membentuk mendakan putih ataupun mendakan berwarna. Ataupun membentuk mendakan boleh larut ataupun tidak larut dalam dua reagen makmal yang kita gunakan, iaitu larutan natrium hidroksida dan larutan amonia. Baiklah, di sini cikgu akan menunjukkan bagaimana untuk melukis petaka di tapak tangan. Langkah pertama, kita lukiskan 2 garisan bersilang membentuk 4 petak. 1, 2. Ada 4 petak. Kemudian kita labelkan setiap petak. Petak pertama, kita lukis gambar pokok. Okey, guna pen. Okey, petak yang kedua, kita lukiskan natrium hidroksida, NaOH. Petak yang ketiga, kita tulis amonia, NH3. Manakala petak yang keempat, kita lukis susu coklat Nestle. Nestle. Di setiap ruas, kita tengok yang pertama dulu. Pada petak yang pertama, kita lukiskan garisan pada setiap ruas jari kita. 1, 2, 3. Okey, petak pertama untuk mendakan yang berwarna. Okey, kita tengok yang pertama, gambar pokok. Okey, yang pertama ialah warna biru, awan berwarna biru. So, ion yang hadir ialah ion Cu2 positif. Daun pokok berwarna hijau. Maksudnya, ia ialah ion ferrum 2 positif. Dahan ataupun batang pokok berwarna perang. So, ion ialah ferrum 3 positif. Untuk petak pertama ialah untuk ion yang berwarna. Okay, seterusnya, untuk petak yang kedua dan petak ketiga ialah ujian untuk ion yang tidak berwarna. Okey, sama juga macam tadi di setiap ruas ini. Okey, 2, 3. Okey, yang pertama kita gunakan kaedah manomet iaitu papa-anuazin. Papa-anuazin. Okey, iaitu Pb2+, anuazin. Papa-anuazin. Papa-anuazin memang cantik. Papa-anuazin memang cantik. Zianazin pula anak manja. Gunakan kaedah manomet. Papa-anuazin memang cantik. Zianazin pula anak manja. Okey, baiklah. Di sini kita tuliskan untuk yang larut. Kemudian tidak larut. Yang ini larut, tidak larut. Okey, di sini ada larut dan tidak larut. Larut di sini bermaksud, apabila ditambah dengan larutan natrium hidroksida ataupun amonia secara berlebihan, ia akan menghasilkan larutan tidak berwarna. Maksudnya ia larut dalam natrium hidroksida ataupun amonia yang berlebihan. Kalau dapat tidak larut di sini bermaksud apabila ditambah dengan natrium hidroksida ataupun amonia secara berlebihan, ia akan membentuk mendakan putih yang tidak larut. Untuk petak ketiga diuji dengan larutan natrium hidroksida secara berlebihan. Maksudnya, sekiranya diuji dengan larutan natrium hidroksida secara berlebihan, jika larutan tak berwarna terbentuk, maka kemungkinan ion yang hadir sama ada papa-anuazin, ion Pb2+, aluminium 3 positif ataupun Zn 2 positif. Manakala sekiranya terdapat mendakan putih yang terbentuk apabila ditambah dengan larutan amonia secara berlebihan, maka ion yang hadir kemungkinan sama ada ion magnesium ataupun kalsium 2 positif. Memang cantik. Okey, itu untuk natrium hidroksida secara berlebihan. Di petak ketiga ialah diuji dengan larutan amonia secara berlebihan.
kita tengok yang di atas ini untuk larut. Di mana sekiranya terdapat larutan tidak berwarna apabila ditambah dengan larutan amonia secara berlebihan, maksudnya ion yang hadir ialah zenazine, iaitu ion zinc. Sekiranya mendakan putih terbentuk yang tidak larut apabila ditambah dengan larutan amonia secara berlebihan, kemungkinan ion yang hadir ialah sama ada gula anak manja, plumbum 2, aluminium 3 ataupun magnesium 2 positif. Nampak di sini tiada ion Ca2 positif. Okey, kalsium. Kenapa? Kerana hanya ion kalsium yang larut apabila sedikit larutan amonia ditambah. Okey, ini hanya untuk memfokuskan kepada yang berlebihan. Sekiranya ditambah sedikit larutan amonia, maka larutan tidak berwarna terbentuk, maka itu ialah ion kalsium 2 positif. Yang terakhir untuk petak yang keempat, formulanya ialah susu coklat Nestle. Susu coklat Nestle, iaitu untuk menguji ion amonium. Okay, kehadiran ion amonium. Kita menggunakan reagen Nestle. Nestle. N-E-S-S-L-E-R. Reagen Nestle. Susu coklat Nestle. So, coklat maksudnya mendakan perang akan terbentuk. Maksudnya, sekiranya kita uji kehadiran ion amonium, kita hanya tambahkan dengan reagen Nestle, kita akan dapat pemerhatian mendakan perang. Maka bermaksud ion amonium hadir. Inilah petaka. Baiklah, sekarang jom uji bagaimana menjawab soalan menggunakan inovasi petaka. Lihat soalan yang pertama. Larutan garam X berwarna biru. Maksudnya kita hanya fokus kepada petak yang pertama. Warna biru ialah ion Cu2+. Ion Cu2+. Maksudnya, jika diuji sama ada dengan larutan natrium hidroksida ataupun larutan amonia, mendakan biru akan terbentuk. Maka, sahlah bahawa ion Cu2+ hadir. Mudah bukan? Contoh kedua, larutan garam X tidak berwarna. Maksudnya, kita hanya fokus kepada petak nombor 2 dan petak nombor 3 untuk ion yang tidak berwarna. Apabila ditambah dengan sedikit natrium hidroksida, mendakan putih terbentuk. Maksudnya, kemungkinan ion yang hadir ialah Papa Anwar Zain memang cantik. Okey, seterusnya kita tambahkan dengan larutan natrium hidroksida berlebihan, mendakan putih tidak larut. Maksudnya, kita hanya lihat yang di bawah. Hanya ion magnesium dan kalsium memang cantik yang hadir. Seterusnya, kita uji pula dengan larutan amonia. Apabila sedikit larutan amonia, tiada perubahan. Maksudnya, dia larut. Okay. So, kalau tengok kat sini, ini untuk berlebihan sahaja. So, yang tidak adalah untuk ion kalsium. Kita tengok apa yang sama di antara natrium hidroksida dan juga amonia. Nampak bukan? Ada ion kalsium bila uji dengan natrium hidroksida dan ada ion kalsium apabila diuji dengan larutan amonia. So, ion yang hadir ialah ion kalsium untuk larutan garam X. Kita tengok contoh yang ketiga. Larutan garam X tidak berwarna. Maksudnya, kita fokuskan kepada petak nombor 2 dan 3. Baiklah, apabila diuji dengan larutan natrium hidroksida, sedikit larutan natrium hidroksida mendakan putih terbentuk. Kita fokuskan kepada yang berlebihan. Okey, bila berlebihan, mendakan putih larut. Maksudnya, kemungkinan ion yang hadir ialah Papa Anwar Zain. Maksudnya, kemungkinan ion Pb2+, ion Al3+, dan ion Zn2 positif. Okey, kemudian kita uji pula dengan larutan amonia. Okey, apabila ditambah dengan amonia yang berlebihan, mendakan putih tidak larut. So, kita tahu kemungkinan ion yang hadir ialah sama ada gula anak manja, Pb2 positif, Al3 positif dan Mg2 positif. Okay, bagaimana kita nak tahu ion apakah yang kemungkinan hadir dalam larutan garam tersebut? Kita lihat apa persamaan di antara natrium hidroksida dengan amonia tadi. Lihat, kalau kita perhatikan yang sama ialah A. Maksudnya, kemungkinan ion yang hadir sama ada ion aluminium ataupun ion plumbum 2. Soalan seterusnya. Okey.
Set pertama, tambah dengan natrium hidroksida secara berlebihan. Mendakan putih terbentuk, tidak larut. Bermaksud, kemungkinan ion yang hadir ialah tidak larut. So, memang cantik. So, kemungkinan ion yang hadir sama ada ion magnesium ataupun ion kalsium. Apabila ditambah dengan larutan amonia secara berlebihan, mendakan putih terbentuk tidak larut. Maksudnya, kemungkinan ion yang hadir ialah pula anak manja. Pgp+, Al3+, ataupun Mg2 positif. Kemudian, kita lihat apa persamaan ion yang sama di antara natrium hidroksida dengan amonia. So, nampak bukan? Magnesium. Maksudnya, ion yang hadir dalam larutan P ialah ion magnesium. Jawapannya ialah B. Tengok soalan seterusnya. Antara ion-ion berikut, yang manakah membentuk mendakan putih yang larut dalam larutan natrium hidroksida? Larut dalam natrium hidroksida berlebihan. Maksudnya, hanya ada papa anuazin iaitu Pb2 positif, Al3 positif dan Zn2 positif. So, jawapannya ialah 1, 3 dan 4. D.